والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وبعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا 7 الموبقات الشرك بالله الحديث، أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن رسلان في زباده: وأخلص النية قبل العمل وأتي بها مقرونة وأخلص النية قبل العمل وأتي بها مقرونة اللهم صل وسلم فإن تدم حتى بلغ وأتي بها مقرونة في الآخر وإن تدم حتى بلغت الآخرة خذت ثواب كاملا في الآخرة. Alhamdulillah. Yang berusaha pengacara majlis rangkap Imam Surau Ar-Rahman, Sof Gawai Surau, Sof Jatan Kuasa Pimpinan Surau, Ustaz-ustaz, ustazah, hadirin hadirat yang dihormati sekalian, syukur Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia anugerah Dia semata-mata menjadikan kita khair ummah, iaitulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mak ayah kita Islam, kita dapat Islam sebab mereka. Alhamdulillah. Dapat pula dibesarkan dalam keadaan taat, ikut perintah Dia, tinggal larangan Dia. Alhamdulillah. Disedarkan kita kefarduan untuk ilmu, khasnya ilmu akidah ni. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita keupayaan boleh hadir salat maghrib berjemaah, diberi kelapangan masa, keterbukaan hati berada dalam satu majlis ilmu untuk insya-Allah malam ni saya dipanggil untuk memberikan satu tajuk atas nama jangan syirik dalam ibadat. Terima kasih sudi menjemput. Saya tak layak kalau ikut nak bercakap apa-apa ni, sekadar berkongsi apa yang ada. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan bersama nanti Allah Ta'ala manfaatkan pada diri kita khasnya, menambahkan iman kita pada Allah Ta'ala, menjadi sebab untuk tauhid pada Allah Ta'ala. Dengan sebab tauhid tu betul-betul ikhlas ibadat kita pada Allah Ta'ala, tiada padanya apa-apa unsur syirik. Tak ada apa-apa nama menyemutukan Allah Ta'ala dalam ibadat. Firman Allah Ta'ala,
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terjemah daripada ayat Quran tu, kata Allah Ta'ala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan setelah terciptanya kita, semestinya kita menzahirkan kehambaan diri kita kepada Allah Ta'ala dengan kita mengenal dia, dengan istilah lain menghambakan diri kita kepada dia. Hadirin sekalian, ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan semua nabi-nabi dan rasul sebelumnya, adalah mentauhidkan Allah Ta'ala. Tauhid sedia maklum, kita biasa dengar. Mentauhidkan Allah Ta'ala ni dengan bahasa mudahnya mengasakan Allah Ta'ala. Ada nikmat mentauhidkan Allah Ta'ala yang kita dah dapat sejak kecil lagi. Alhamdulillah. Tak pernah ada perasaan kita nak sembah Tok Kong. Alhamdulillah. Walaupun masa tu kita tak semayang lagi. Kanak-kanak lagi. Anak-anak kita kecil-kecil pun. Memang kita, bahkan kita sendiri pun boleh rasa pada diri kita sejak pada kecil lagi tak ada perasaan nak sembah Tok Kong langsung. Kod tuan-tuan ada tu saya tak tahu lah. Kalau saya tak pernah ada langsung. Bahkan lalu kat Tok Kong ni rasa ke mana lah. Like Tok Kong. Itu kot. Alhamdulillah, satu nikmat besar Allah Ta'ala dah bagi kita tu dengan sebab Islam yang kita dapat. Walaupun Islam kita dapat ni melalui proses sebab Islamnya mak ayah kita. Atas nama Islamnya, Islam warisan. Kita tak kenal lagi pun Allah Ta'ala, tak faham pun lagi perjalanan agama ni, tak faham lagi perjalanan iman ni. Tapi Allah Ta'ala dah bagi kita nikmat, tak ada langsung ada perasaan nak sembah selain pada dia. Alhamdulillah. Walau bagaimanapun, dah selesai ke perjalanan kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, untuk benar-benar nama musliman. Hanifan musliman wama ana minal musyrikin. Aku ni bukan daripada golongan musyrik. Adakah benar-benar kita dah hidup ni 24 jam? Kita memang tak ada syirik langsung dengan Allah Ta'ala. Adapun syirik yang macam saya sebut, sembah Tok Kong tadi, yang tu Alhamdulillah memang tak ada. Cuma syirik yang disyarahkan oleh para ulama. Khasnya apa yang saya baca sebagai mukadimah tadi, firman Allah Ta'ala menceritakan bagaimana Luqmanul Hakim, antara nasihat dia kepada anak dia, dia kata, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anak yang kukasihi, jangan kamu syirikkan dengan Allah Ta'ala. Inna syirka la zulmun azim. Syirik ni adalah satu kezaliman yang sangat besar. Nasihat Luqmanul Hakim tu, hadirin sekalian, bukan dengan makna jangan sembah Tok Kong. Tu memang kita pun tak sembah Tok Kong, tak payah nasihat lah tu. Dia cukup sikit. Kan? Kasar sikit, macam sombong aja. Tak, bukan nak tunjuk sombong. Tapi nak kata, memang dah tak sembah Tok Kong, nak gaduh nasihat, buat apa? Kalau kita duk sembah Tok Kong, bolehlah jangan sembah Tok Kong. Kalau macam ada orang duk sokong PM ni, orang sibil-sibil misalnya, jangan sokong dia. Kan kita bagi nasihat begitu. Yang ni kita tak ada sokong pun yang hak pening-pening tu. Kita nak yang memang nak tegakkan Islam. Apa pula nasihat? Jangan pilih hak pening-pening. Tak faham tu.
PM tepi. Menjambil lah. Duduk pula kat Putrajaya pula kan. Rasa feeling ke mana tu. Okey. Atas syarahan para ulama kita dan ahli tafsir, saya ngaji pun Tok Guru dah sebut, dia kata nasihat Luqmanul Hakim tu bukan syirik yang kita faham syirik tu. Bukan tu. Tapi syirik yang dimaksudkan oleh Luqmanul Hakim pada anak dia ialah jangan syirik sama sekali dengan Allah Ta'ala ni daripada apa-apa sudut dalam bab ketuhanan. Cuma bila nak sebut bab ketuhanan ni, atau pembahasan ulama' juga, atau pembahasan yang masyhur kita jumpa dalam kitab-kitab syarahkan bab akidah ni, kita bila tauhid ke Allah Ta'ala, maksudnya kita tak syirik pada dia dalam sudut ataupun pandang pada sudut zat, sifat, af'al. Sebagai ulama' tambah satu lagi dalam bab pemilikan. 4. Sebut tauhid aja mesti tak syirik. Tak betul tauhid akan ada 4 syirik. 4 syirik. Ya. Syirik dalam bab zat, syirik dalam bab sifat, syirik dalam bab perbuatan, syirik dalam bab pemilikan. Istilah syirik ni macam mana? Kita tak menzahirkan kehambaan diri kita dan keberhajatan diri kita pada Allah Ta'ala dari sudut zat, dari sudut sifat, dari sudut perbuatan, dari sudut pemilikan. Yang tu antara disyarah oleh para ulama' maksud Luqmanul Hakim kepada anak dia, la tusyrik billah. Dan yang itulah juga disyarah oleh para ulama' kita, maksud kita disebut la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Allah Ta'ala ni takkan ada syirik langsung pada dia. Tak ada syirik mana? Tak ada syirik pada 4 angle ni. Zat, sifat, af'al, pemilikan, milkiyat. Itulah maksud Luqmanul Hakim. Itu juga antara para ulama' kita syarah daripada hadis Nabi yang juga saya baca mukadimah tadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu sab'a mubiqat. Kamu jagalah 7 perkara yang boleh merosakkan amalan kamu. Antara 7 tu apa? Pertama, Rasulullah mention kat kita daripada hadis tu, asyirku billah. Pertama adalah syirik dengan Allah Ta'ala. Syirik boleh membatalkan seluruh amalan kita. Na'udzubillah. Boleh batal amalan. Cuma syirik tu bukan syirik yang ada pada orang kafir duk syirik kepada Allah Ta'ala. Tapi syirik yang disebut oleh Rasulullah yang boleh membatalkan amalan ni adalah syirik yang masih ada pada orang yang dah Islam dah, tapi ada syirik lagi. Atau istilah ulama' dipanggil syirik khafi. Syirik jali yang orang kafir duk sembah tok kuang tu, saya tak sentuh malam ni. Yang tu kalau ada juga, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita. Pasal yang tu memang salah besar, terang-terang. Orang kafir pun tahu benda tu salah. Dia pun perasan dia silap. Kalau dia tak perasan pun, punya hal lah kat dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan pintu hati dia. Kita pun buat kerja dakwah dia masuk Islam. Mudah-mudahan dia masuk Islam. Habis semua yang mana kafir tu semua masuk Islam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Boleh ke? Boleh. Cuma buat kerja sikit lah. Dakwah kat dia. Semua sebelum dakwah kat dia, dakwah kita dulu. Kita pun pening lagi. Macam mana nak dakwah orang kafir nak masuk Islam? Sikitlah ayat ni tu. Macam mana pun tugas tetap ada tugas. Asal saya nak sebut ialah syirik yang difokus oleh Nabi SAW sebut dalam Quran, yang kita pun duk baca dalam doa iftitah tu, adalah syirik yang dari 4 sudut tadi. Yang kita hidup ni mesti, bila kita sebut la ilaha illallah, kita mesti mentauhidkan Allah Ta'ala. Tauhidkan Allah Ta'ala ni, tauhid sudut mana? Tauhid sudut zat, tauhid sudut sifat,
tauhid sudut af'al, tauhid sudut milkiyat, dalam bab milik. Empat bab ni mesti tauhid kepada Allah Ta'ala. Dengan tauhid dan akidah macam ni, lepas tu kita buat amal dengan merujuk kepada tauhid ni. Pasal tauhid adalah akidah yang paling asas. Isyarat Quran, akidah kita, iman kita ke Allah Ta'ala, tauhid kita ke Allah Ta'ala adalah ibarat sebatang pokok. Ka syajaratin tayyibatin asluha fil ard. Wa mathalu kalimatin tayyibatin ka syajaratin. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibatin asluha sabitun fil ardi. Asluha fil ardi wa far'uha fis sama. Lajak-lajak mulut dia sebut tu. Silap tengok oleh Quran tu. Surah Ibrahim. Saya pandang tu, tengok tempat rujuk kan. Ayat-ayat Quran ada tempat hafal, ada tempat lajak mulut. Atau ada tempat lajak mulut tu, kerti Arab, kadang dia mengapu sikit. Maksud saya mengapu tu, dia ada mix dengan tak ikut Quran. Pasal tak hafal elok-elok. Itu je. Pasal tak hafal, istilahnya tak hafal, lajak mulut baca. Jadi, satu nak kena refer balik, tengok balik betul-betul. Tak kemah juga situ, memang maaf kat saya di atas. Tak kemah tu, cuma saya nak sebut isyarat Quran. Allah Ta'ala buat perbandingan, kalau orang yang faham kalimah la ilaha illallah ni, dia adalah ibarat sebatang pokok yang pangkal dia, akar dia, menjunam ke bumi. Daripada pangkal dia yang menjunam ke bumi ni, akar tunjang dia duduk dalam tanah kemah-kemah. Lepas tu apa jadi? Yang tu yang menyebabkan pokok dia boleh menjulang. Far'uha fis sama. Boleh menjulang ke langit. Bukan saja ada batang dia, ada akar dia, tapi menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Pokok ni dia boleh mendatangkan buah dia, ada hasil dia. Jadi orang yang memang ada tauhid, mesti dia dasarkan akidah tauhid ke Allah Ta'ala. Daripada tauhid tu dia akan mengeluarkan amal saleh dan akan hasil pada dia akhlak-akhlak. Itulah buah yang hasil daripada akidah dia yang betul dengan Allah Ta'ala ni. Amalan satu dan akan hasil akhlak yang buah daripada akidah dia yang betul tu. Dan buah ni datang 24 jam. Setiap waktu. Tu'ti ukulaha kulla hinin. 24 jam. Setiap waktu. Jadi tauhid ni bukan pelajaran mula-mula nak masuk Islam. Kan? Pelajaran tauhid ni adalah satu ilmu yang kita pakai continuously. Yang tu kot kadang punya orang putih ni kot sedang faham ni. You understand me? Continuously. It's not just certain time, several times. Just for a moment ataupun ada several time, part time apa ya, subhanallah bukan macam tu. Tauhid kita adalah asyhadu pada Allah Ta'ala all the time. Kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab sikit, khasnya nak sebut dan tauhid tu, asyhadu ni dia fi'il mudhari' daripada fi'il madhi dia syahida yashhadu. Is if you cannot understand me, you just keep it, try to understand it. Macam tu lah bunyi dia sikit. Dah tak kerti Arab nak buat macam mana, paksa pun muntah-muntah hijau lagi. Tapi saya sebut sikit dan saya buat bandingan ke bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris tak faham, pergi ngaji sekolah kebangsaan balik. Tapi tak payah ngaji sekolah vernacular. Saya yang tu bahasa ibu dia bahasa lain. Tamil dengan Chinese kan. Jadi saya tak cakap lah Chinese dengan Tamil tu. Apa saya nak cerita ni? Asyhadu tu daripada syahida yashhadu. Syahida fi'il madhi maksudnya past tense. Itu kot, past tense kan tak faham kan. Bila syahida yashhadu ni dia present tense. Maksudnya dia adalah verb untuk menunjukkan always present. Dan dia bukan saja present tense, tapi dia present continuous tense.
Tuan-tuan tak faham, taubat dengan use English balik. Saya nak sebut tu pasal apa? Pasal saya nak tunjukkan maksud kalimah syahadah tu yang kalau kita terjemah aku naik saksi, bukan salah, tapi dia tak memenuhi tuntutan tu. Yang saya nak kata, kullahinin, every time, every moment, all the time. Tak miss langsung untuk kita ni tak ingat Allah Ta'ala, tak tauhid ke Allah Ta'ala, tak asyhadu ke Allah Ta'ala. Tak ada langsung. Tak ada miss macam tu. Kalau ada miss, kena macam mana nak buat, tak akan miss langsung. Itulah kita punya objektif je. That is our business, our core business. Pimpinan satu suku. Pasal tak ada pimpinan yang bawa kita, yang bisnes kan kita ke arah tu susah juga. Dia bisnes lain, kita bisnes lain. Susah. Tapi dia dengan kita have the same business. Yes, sekali. Mudah-mudahan siapa yang terlantik ni boleh bantu kita untuk pergi kepada bisnes itu. Bisnes apa? Besar sekali. Nabi Rasul datang, bisnes dia ialah bisnes dengan Allah. La ilaha illallah. Itu bisnes besar sekali. Asal saya nak sebut ialah asyhadu ni adalah dia fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni dia ialah kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waqturinat bi zamanin hal. Kalimah yang menunjukkan makna tertentu, dia ada makna dia menunjukkan penyaksian yang berlaku presently, hadir and continuously. Dia bukan just past tense. Aku dah mengaku lah Tuhan aku Allah. No. All the times. Kita mengaku Allah Tuhan aku. Itu yang sekali lalu nak faham tauhid. Dan bila sebut Allah Tuhan ni, nak faham Tuhan ni, mesti faham dalam empat angle. Zat, sifat, af'al, dalam bab milkiyat, dalam bab pemilikan. Yang mesti betul kita punya jalan untuk ke Allah Ta'ala. Mesti betul. Kalau tak betul, Masya Allah. Atau istilahnya dia akan jadi syirik. Syirik tu syirik dalam bab zat, dalam bab sifat, dalam bab af'al, dalam bab milkiyat, dalam bab pemilikan. Kalau kita belajar hadis, ada sekalian, hadis Nabi SAW ada meriwayatkan akhirat esok di padang mahsyar kita akan dibentangkan amalan masing-masing. Sedia maklum tu, kita dah beriman dah tu, alhamdulillah. Dibentangkan amalan ni, antara orang yang dibentangkan amalan ni, masyhur sebut dalam hadis tu ada 3 kumpulan manusia yang manusia tak sangka-sangka apa yang dibicara pada hari itu rupanya dibongkar oleh Allah Ta'ala disebabkan ada masalah dari sudut amalan dia. Pertama adalah orang alim. Orang alim perlu tak? Bagus tak? Bagus tak jadi orang alim? Jadi tok guru, alim ulama, bagus tak? Jadi orang yang menyebarkan agama, jadi pewaris Nabi Rasul, bagus tak? Bagus. Tak ada dia orang macam hancur kita. Hancur kita. Jadi dipanggil orang alim ni, dia bicara, dibentangkan amalan dia. Dia tanya, apa amalan kamu buat? Kata dia, aku duk mengajar ke sana kemari, menceritakan tentang kata dia kebesaranmu, kehebatan ya Allah. Ceritalah, kerja dia dah kata alim, dia mengajar. Memang orang ni ialah antara orang besar pasal atas nama perjalanan agama kita takkan boleh dapat jadi kuat melainkan daripada orang yang pewaris Nabi. Rasulullah dia tak wariskan kita harta, tapi dia wariskan kita ilmu. Dia wariskan kita irfan, kenal Allah Ta'ala. Bila dia mengajar ni, kata Allah Ta'ala, kau tipu. Engkau mengajar ni bukan kerana nak cari redha aku. Kau belajar ni dengan kau merasakan kau lah orang yang pandai. Out. TKO tu kan. Habis amalan. Pasal apa? Pasal ada masalah dari sudut beramal. Saya sebut kumpulan kedua dia panggil. Siapa? Orang yang perang sabilillah. Bagus tak?
Tak ada orang sebab perang sabilillah ni masalah tak kita. Kita tak tera orang pergi perang sabilillah, askar kita tak ada pun pening. Polis tak ada pun pening. FRU tak ada pun pening. Tambah kejadian dengan duk pening ni. Kalau tak ada anggota keselamatan ni macam mana? Dia buat huru-hara kita. Lagi penting pada tu adalah orang yang mujahid fi sabilillah. Yang dia berjuang tu untuk meninggikan kalimah Allah Ta'ala. Litakuna kalimatullahi hiyal ulia. Kalimah orang kafir ni, wa kalimatul kafirin, orang kafir ni, jadikan dia kalimatul sufla, rendahkan dia. Ada huraian bab tu. Tapi berjuang ni adalah untuk menegakkan agama Allah Ta'ala. Atas kaedah dulu, perang dan sebagainya, atas zaman sekarang, nak tegakkan syariat Allah Ta'ala. Nak tegakkan Islam atas muka bumi ni. Nak tegakkan Islam pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negeri kita, negara kita. Itu kan. Atas bahasanya. Atas nama orang pejuang ni, negara Islam dah tertegak, semua terpelihara baik. Jaga sungguh-sungguh jangan ada musuh yang cuba rosakkan, anasir yang cuba rosakkan pahaman agama ni, yang boleh meruntuhkan agama Islam. Sama ada serangan daripada sudut fizikal dia ataupun mental dia, untuk kot bahasanya. Jadi bila dibicara akhirat esok, dia pun katalah dia macam ni, pegang macam ni, ajar macam ni, ceramah, pegang, tegakkan kebenaran tu. Cek-cek amalan orang Ta'ala tu, bohong. Kamu berperang untuk pangkat, untuk dapat gaji, dapat kemasyhuran, nak jadi PM. Kasar sikit lah kan. India ni tak elok juga sedih-sedih orang kan. Tok kita pun, dia kata padan-padan lah. Kawan pun padan-padan, musuh pun padan-padan juga. Selajak, sorry. Kadang kita dah ikut format tu, salah juga. Nak kena kurang sikit juga bab tu. Tapi ada yang di bab tu. Ada orang jadi gila tentang bab tu. Masalah apa? Kalau ikut kaedah yang sebenar macam mana, kau nak jadi Perdana Menteri pun tak ada masalah. Yang penting kau buat lagi betul. Aku tak dapat pangkat. Aku bukan nak pangkat. Aku nak Islam. Itu kita. Macam nak jadi imam ke, jadi Bilal ke, jadi apa ke. Tak apa, aku tak ada pangkat. Tak ada apa. Sebab aku bukan nak pangkat. Aku nak agama Allah Ta'ala ditegakkan. Itu je. Okay? Itu sepatutnya dasar kita. Jadi kalau orang yang dia dalam kehidupan dia, kalau dia berperang sekalipun, bukan kerana nak meninggikan kalimah Allah ni, fail. Gagal. Hantar dulu. Tak lagi. Dia lah tu. Tak bersedia. Kita tangguh untuk azan. Kumpulan ketiga hadirin sekalian, antara yang dibicara di akhirat esok adalah dermawan, hartawan, billion-wan, bila bahasa itu. Yang ni pun perlu dalam agama. Ahli ilmu pun perlu, orang yang mujahid pun perlu, dermawan pun perlu. Kita kalau tak ada dermawan, tunggu bantuan kerajaan je lah buat masjid. Tak ada masjid yang masjid rakyat punya. Semua kerajaan. Masa harap bantuan ni, dermawan perlu. Dan sepatutnya atas kaedah kita sebenarnya tak perlukan bantuan kerajaan untuk bangun institusi agama kita. Masjid kita, sekolah agama kita. Tapi kita, mana dermawan orang Islam? Sikit dengan bahasa kita. Nak syarah tu pun panjang. Lagi lari topik pula kan. Tapi nak cerita perlu tak? Akhirnya esok dia bicara, dia kata aku derma macam ni. Bicara, orang tak kata tipu. Kamu belanja pada jalan Allah, jalan aku ni, bukan untuk mencari aku, tapi aku nak kemasyhuran, populariti dan sebagainya. Gagal. Para ulama kita hurai, dia kata bab derma harta ni
Dia syirik dalam bab pemilikan. Dia rasa harta dia. Dia yang susah cari harta. Dia tak sedar yang Allah yang bagi harta kat dia. Allah yang bagi rezeki dia. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah Ta'ala dia yang bagi rezeki. Atas pelajaran akidah kita disuruh usaha ikhtiar. Dan apa yang kita buat usaha ikhtiar pun tak lain sebenarnya adalah apa yang dah ditentu oleh Allah Ta'ala azali lagi. Nampak rupa je kat kita. Kita ni nampak macam kita. Tapi sebenarnya dia adalah limpah kurnia Allah Ta'ala kepada kita. Itu yang kita kena ngaji tauhid tu. Supaya faham apa yang ada kat kita, khas saya sebut bab harta tu, supaya kita tak pandang aku, bahkan kita pandang siapa yang menentukan rezeki ni pada aku. Kita kerja apa, dapat jawatan apa, katalah pergi kad ATM jolok, tengok ada duit, jolok tekan, pegang tu. Atau dia, pegang duit, ambil nak belanja, mulut apa? Alhamdulillah. Bukan seronok kat duit tu. Seronok dekat Allah yang bagi rezeki ni. Dah dapat duit pula, harta ni Allah Ta'ala bagi. Dia macam Pertuan Agong, tuanku bagi jawatan Perdana Menteri, ya. Amanah, bukan parti amanah. Dia bagi itu amanah. Saya menyambil politik tu, sorry. Dia dah terbiasa, sorry. Tapi betul ke tak? Harta kita tu amanah tu. Engkau bukan disuruh harta disimpan bagi perut engkau berai. Macam tu. Bagi rumah engkau besar. Bagi kereta engkau sampai 20 biji. Bukan itu matlamat. 20 biji kereta apa jadah. Oh, kasar. Apa jadah. Sebiji kereta pun tak terpakai. Kalau kereta tu Proton Saga tak apa. Kereta pun tengok Audi, Ferrari, Mercedes. Oh, kita nak beli, saya kalau nak beli Audi tu, mati ni, umur macam ni, mati hidup balik, mati hidup balik, mati hidup balik. Tak boleh beli lagi Audi je. Saya sebut saya punya kemampuan buat lah. Tuan-tuan tak apa lah, Audi 10 biji, tak apa. Saya nak cerita apa? Perlu orang berharta. Tapi gagal ni pasal apa? Pasal dia rasa milik harta tu milik dia, dia dapat buat atas usaha dia. Dan kalau dia belanja pun, dia bukan belanja pada tempat Allah Ta'ala suruh. Yang tempat Allah Ta'ala suruh ni terlalu sikit, bahkan banyak tempat untuk nafsu dia. Syarah tu panjang lah. Cuma kalau dia bubuh tempat baik pun, dia rasa tak duit dia kurang. Ya. Saya ngaji untuk guru buat sampel lagi tuan-tuan. Dia sepak sekali je. Dia apa? Buh duit 1,000, buh 1,000 lah. 1,000 kot sikit sangat. Buh duit 4,000 dalam tabung. Ketor tak kan? Ketor tak? Jawab elok. Ikhlas jawab. Ketor tak? Oh, tudak. Bertuah oleh bu 4,000 dalam tabung. Beli handset iPhone 4,000 rasa tak? Kau belum kenal Allah Ta'ala. Belum kenal. Kau rasa duit kau melayang masuk dalam tabung. Satu ketor. Kalau orang yang faham macam mana, nak beli iPhone tu ketor. 4,000 iPhone untuk handset nak jadah tu dia tak payah lah. Aku beli RM80 tu dah. Janji boleh call. Bukan nak buat apa pun. Nak kata ustaz tak ada pun sibuk. Call sana, call sini, call sana. Tak ada apa pun. Bini pun tak call. Aku pun tak call siapa-siapa. Duduk bilik seorang-seorang. Macam orang gila. Siapa tu saya tak tahu lah. Sorry sikit. Sikit. Mbak kata. Tadi yang tu saya sentuh sambil-sambil. Ada poker saya nak sebut. Itu gagal Mbak kata. Mbak pemilikan. Satu kalau kita derma pun ikhlas. Betul ke ikhlas? Itu bukan ikhlas. Bukan ikhlas. Ikhlas ni kita dah tenggelam dengan diri kita. Yang hadir hanya Allah. Yang istilah kita dengar dalam bab memberi harta ni apa dia? La ta'lamu shimaluhu ma tunfiqa yaminuhu. Tangan kiri tak tahu apa yang diberi oleh tangan kanan. Ada otak ke dia? Boleh dia tak tahu yang ni bagi?
Bukan maksud dia macam tu. Yang faham bodoh itu. Tangan kanan, tangan kiri. The same kepala otak kita lah. One otak only. Bukan ada otak kanan ni, otak kiri. Bukan macam tu. Yang tu pergi mengaji lah apa dia otak kanan, otak kiri. Otak yang sama takkan tak tahu apa tangan kanan bagi apa yang ditahu oleh tangan kiri kan. Macam tu kan. Apa maksudnya tu? Maksudnya walaupun keluar tu daripada diri kita, tangan kita memberi tu, tak rasa daripada aku, bahkan kita rasa ni daripada Allah, amanah Allah kat aku bagi ni dari Allah, dengan Allah, untuk Allah Ta'ala. I'm only postman only. Postman, dapat surat, buka, tengok alamat, susun, jangan ambil, buat dalam beg, isi, hantar. Apa? Habis tugas aku. Aku tukang sampai aja. Ada tak menyentuh ni faham? Tak ada fahamnya tu. Tak faham tauhid lagi. Tak faham tauhid lagi. Tak ikhlas lagi. Ikhlas ni bukan buat duit antamuk. Ni ikhlas. Kan? Ikhlas ni, surah ikhlas surah apa? Qul huwallahu ahad. Ikhlas ni tauhid dengan Allah Ta'ala. Tak syirik dengan Allah Ta'ala. Itu tauhid. Itu ikhlas. Bukan buat tabuk ikhlas ni. Tapi duk rasa duit melayang. Tulis itu hamba Allah. Duk rasa hamba Allah tu aku. Orang lain tak tahulah siapa hamba Allah. Tapi aku tahu siapa hamba Allah tu. Tulis pula apa? 5,000. Tu aku. Tu mana tu? Orang lain 5,000. Aku tu. Tak faham tauhid lagi. Tak ikhlas lagi namanya. Syirik lagi. Ni sebab amalan. Pasal apa? Duk rasa aku derma. Betul macam mana? Memang perbuatan derma tu aku. Aku tak boleh derma melainkan daya upaya Allah Ta'ala beri. Dia yang buka pintu hati aku untuk derma. Aku bagi pun harta datang oleh dia. Aku letak tu. Tak pernah rasa duit aku kurang pun. Bahkan macam cedok air sungai. Cedok ni mari lagi. Cedok lagi mari lagi. Cedok lagi mari lagi. Kau faham macam tu baru kau faham tauhid. Macam mana nak mengaji macam tu tuan-tuan? Tak padan selama sejam dua ni. Tak padan. Tapi ngaji lain lah. Itu suku. Satu, bab milik. Bab mujahid. Sabilillah tu. Perang sabil. Yang tu syirik bab perbuatan. Dia rasa tengok aku kuat gagah perkasa. 10 orang, jom. Oh, semua pandai. Mari. Pisau. Buat topi. Tepi. Kayu, parang. Semua boleh. Panah. Ui. Cekap. Macam mana? Tengoklah aku. Out. Syirik ba'fa'al. Isyarat Quran macam mana? Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Gaji panjang tu. Gaji lain. Syirik bab perbuatan. Dok rasa apa? Aku hebat. Kaedah akidah kita apa? Aku ni la haula wala quwwata illa billah. Oh tauhid. Itu bab harta, bab perang. Bab ilmu. Ni syirik bab sifat. Siapa yang ada ilmu? Allah. Kita ni apa? La ilma lana illa ma 'allamtana. Tak ada ilmu apa pun daripada aku, melainkan apa orang Ta'ala beri. Sama juga prinsip postman tu. Aku pemegang amanah saja. Tolong sampai. Orang puji ke, orang apa ke, macam mana? La haula wa la quwwata illa billah. La ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi bila kita rasa aku pandai, aku ni, macam syirik dalam bab sifat. Bab sifat pula lah. Lepas tu syirik bab milik, syirik bab perbuatan, syirik bab sifat. Ada orang kata macam ni. Kalau gitu nak syirik senang. Biar jadi bodoh. Tak rasa aku ada ilmu. Aku bodoh. Itu tak payah ada harta. Aku miskin. Itu tak payah perang sabilillah apa-apa. Duduk dalam rumah. Zikir aja. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak rasa pun aku hebat. Tak payah belajar memanah, berkuda. Sedangkan Rasulullah suruh nak memanah. Disuruh tak cari harta.
Dia suruh tak belanjakan harta pada sabilillah. Suruh tak menuntut ilmu. Yang ni dia tak ada cabaran bab zat, bab sifat, bab af'al, bab milik. Yang ni dah bodoh awal lagi. Ni disqualified awal lagi. Tak masuk senarai orang-orang berjaya. Kita duk cerita ni orang yang memang berjaya bersungguh dalam bab ilmu. Tok Guru boleh pasal itu. Tapi ada masalah dia. Yang Tok Guru ni macam mana? Kau orang bengong. Oh. Apa pun tak mengaji. Bahkan ilmu dunia mengaji. Ilmu kena orang Ta'ala tak mengaji. Lepas tu nak rasa selamat aku. Aku tak ada pun syirik dengan orang Ta'ala. Syekh. Cuai namanya. Tak mengaji, tak kenal Allah Ta'ala. Satu hal pula. Kau tak pergi sabilillah. Duk berjuang atas motor. Accident. Contoh gitulah. Kau berjuang kan. Kau bukan nak tegak ke apa. Nak tegak ni. Tegak ni. Kata dia. Mujur aku tak ada. Aku tak ada syirik. Aku tak ada riak dalam buat amalan. Nak riak apa? Beramai pun tak. Semayang masjid pun tak pergi. Semayang pun tak. Ilmu pun tak tuntut. Quran pun tak boleh baca. Nak riak apa? Tak boleh amal pun. Kata. Makan pun tak cukup. Hutang. Loan tak habis-habis bayar. Dah 30-40 tahun. Nak mati dah pun ambil loan lagi. Bila nak terima jalan Allah Ta'ala? Macam ni kau nak rasa berjaya. Nasib baik aku tak riak dalam bab bagi harta. Riak apa? Hutang. Mati sekali nak makan riba. Nampak? Kita punya kegagalan dalam bab agama. Orang dah ada agama satu dah fail pula dalam bab tu. Kita tak nak fail tu macam mana? Lari. Tak nak mengaji agama. Tak nak perjuang agama. Tak nak derma dalam agama. Lagi lah, tak ada apa langsung dalam bab agama. Dah berjaya macam tu. Itu Islam suruh. Itu orang Ta'ala suruh. Iaitu tak payah sembang bab syirik. Tak ada syirik apa tu. Tu ada apa? Apa salah dia bab tu? Cuai. Cuai apa? Cuai. Menjunjung titah perintah Allah Ta'ala dalam bab sifat, dalam bab perbuatan, dalam bab pemilikan. Cuai. Cuai lagi teruk. Kalau syirik ni maksudnya dia sedar ke Allah dan dia sedar ke diri dia. Tak saya sebut ni syirik tu lah. Dia rasa aku hebat. Aku ada kata. Ada ilmu. Aku kuat. Aku pandai. Itu dia kenal Allah Ta'ala, dia kenal dia. Tapi menang dia. Kalah Allah Ta'ala. Tenggelam Allah Ta'ala. Tunjuk lagi dia. Ini syirik dalam bab tu. Ni kata tak ada, ilmu tak ada, perjuangan tak ada. Dia bukan syirik kan. Atas istilah ulama kita. Tapi kasar kita nak sebut. Apa? Kufur. Tak mana kufur? Tak sedar pun kat Allah Ta'ala. Dah tak ngaji kenal Allah Ta'ala. Nak kenal Allah Ta'ala apa? Dia duk kenal dunia. Kasih dunia. Cinta dunia. Celak mata dunia. Semua ma'asiwa Allah. Jangan kata nak syirik. Bukan syirik. Kufur. Syirik ni dia sedar Allah, dia sedar makhluk. Tapi ke makhluk tu kuat. Itu syirik. Ahli tauhid ni dia sedar ada makhluk, ada Allah. Letakkan makhluk, tempat makhluk. Allah kedudukan Allah Ta'ala. Ni ahli tauhid. Orang kufur ni macam mana? Orang yang tak sedar langsung Allah Ta'ala. Wujud Allah pun dia tak sedar. Dia tak boleh hadir Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala ada. Nak isbatkan Allah Ta'ala ada pun tak erti. Tak tahu cara macam mana nak faham. Allah ada, Allah bagi ada aku. Aku takkan boleh ada, melainkan Allah yang bagi ada aku. Yang tu pun tak pernah belajar. Macam mana syirik? Tak pergi masuk bab syirik pun. Awal-awal lagi, kufur. Cuma bukan kufur macam mana orang kafir tak terima Islam. Tapi kufur rezeki dia tak kenal siapa Allah Ta'ala yang Allah sentiasa wujud. Kita ni mumkinul wujud. Kita ni maslubul wujud. Kita jaizul wujud. Kita boleh tidak diwujudkan bila-bila masa. Ada dia pun limpah kurnia Allah Ta'ala wujudkan aku. Dengan dia bagi zat aku, sifat aku, perbuatan aku, bilik aku. Semua ni lillah, minallah, billah, ilallah, dari Allah, dengan Allah, untuk Allah Ta'ala. Zat aku, sifat aku, perbuatan aku, apa milik.
Mana tak cukup, cari. Semua pergi, belanja kan. Jiwa, raga kita untuk agama Allah Ta'ala. Ini tuntutan yang disuruh dalam agama kita. Saudara sekalian, kalau kita semak tu, atas tajuk kita sebut syirik ni, saya sebut tadi bab milik, bab perbuatan, bab sifat. Yang pertama bab zat. Bab zat ni kita memang tak ada syirik dari sudut zat Allah Ta'ala, pergi sembah zat Allah Ta'ala, tak ada. Alhamdulillah. Itu. Tapi bab zat ni selalunya berlaku kat kita bukan syirik. Jadi apa? Kufur. Macam mana kufur? Tak hadir langsung, Allah ada. Sedangkan itu adalah the first knowledge kita dalam faham la ilaha illallah. The first knowledge. The basic knowledge. Kita belajar pun mula-mula apa? Sifat 20 belajar apa dulu? Wujud dulu. Kita dengar macam kita dah faham dah Allah wujud. Okey kan? Ada. Sikit soal. Rasa tak Allah wujud? Boleh faham soalan? Rasa tak ada? Tentu ada, tak ada sekarang. Hidup ke mati? Hidup. Tuan-tuan rasa tak hidup? Tuan-tuan rasa tak Allah Ta'ala hidup? Ada. Dia kata, tak ada buah. Tauhid tak ada. Sorry tuan, saya bubuh ayat tu kasar tu kan. Mentadakkan ke orang ni kasar sikit. Saya sebut untuk saya, tuan-tuan tak apa, wali-wali. Saya sebut tu untuk misal saya je. Saya nak cerita hal saya kan. Rasa tak kita ada? Rasa tak anak bini ada? Rasa tak dunia ada? Langit ada? Mentari ada? Soal, rasa tak Allah ada? Rasa tak? Rasa ni bukan macam tu. Sorry Azal, saya bukan suruh tuan-tuan agak pun kan. Rasa ni apa? Perasaan. Tuan-tuan ada feeling tak? Feeling sad, feeling surprise, feeling worry, excited. Ada tak feeling? Kan dalam Facebook banyak dia orang duk feeling tu kan. Oh, feeling surprise. Apa? We have new government now. Okay, surprise. Contohlah, very excited lah. Kau ada tak? Feel apa? Feel da'if. Allah Ta'ala huwal ghani. Ada tak feel macam tu? Tak faham tauhid. Tak faham tauhid. Tak kenal Allah. Kau tak faham bab wujud pun lagi. Memang kalau tanya wujud tak Allah? Kita kalau tanya Allah wujud, takkan tak wujud kot? Okey, cantiknya. Tapi masa lain dalai. Inilah Al-Quran. Allah Ta'ala perintah kita apa? Wala takum minal ghafilin. Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina nasullah. Oh, the believers. Are you the believers? Yes, surely lah. Takkan tak boleh jawab kan? Tak faham Inggeris kot. Wahai orang beriman, kita kena rasa tak kena panggil? Alhamdulillah. Orang Ta'ala kata apa? La takunu kallazina nasullah. Jangan jadi macam mana orang yang lupa dengan Allah Ta'ala. La takunu kallazina nasullah fa'ansahum anfusahum. Dengan sebab lupa Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala lupakan siapa kita. Kita tak sedar, aku ni makhluk Allah. Allah yang jadikan aku. Satu kali nak dapat tauhid ni, keluar daripada syirik, keluar daripada kufur ni, syarat dia mesti isbatkan Allah Ta'ala. Yang turut bahasa dia. Apa maksud isbat Allah Ta'ala? Kita realize Allah Ta'ala all the time. Yang tu saya sebut tadi, asyhadu tu, dia present tense, always present. Allah ni lah, la ilaha illallah. Ada besar pelajaran itu. Satu yang awal-awal disebut oleh para ulama kita, ilmu besar sekali kita belajar adalah ilmu akidah. Ilmu supaya faham siapa Allah Ta'ala. Apa saja kondisi kita, Allah adalah dirujuk. Senang merujuk ke Allah Ta'ala, susah merujuk ke Allah Ta'ala. Ada pangkat merujuk ke Allah Ta'ala, tak ada pangkat merujuk ke Allah Ta'ala. Lelaki merujuk ke Allah Ta'ala, perempuan merujuk ke Allah Ta'ala. Macam tu kan? Kaedah kita. Sakit merujuk ke Allah Ta'ala, sihat merujuk ke Allah Ta'ala.
Maksudnya tak pernah ada waktu dan ketika yang tak pernah Allah Ta'ala dirujuk. Tak pernah. Bahkan Allah sentiasa jadi tempat reference kita, nisbah pandang kita, tawajuh kita, macam tu kot istilah dalam syarak. Tempat untuk kita rasakan pergantungan dan keberhajatan kita pada dia. Tapi kalau kita ni duk rasa berhajat kepada selain pada dia, di situ akan berlaku syirik. Hajat tak kat makan? Kita kadang syirik kat makan awal-awal. Situ pun syirik lah. Kat makan pun syirik lah. Sakit tak? Macam-macam penyakit tak? Berapa rangkai? Makan ubat tak? Contoh. Bila dapat ubat rasa lega tak? Syirik. Dalam bab ubat habis. Tak ada ubat ni. Tak tahulah aku macam mana. Habis. Mulut satu. Agak-agak akidah memang betul ke? Tak mengenah mengaji, bertuah. Bukan senang nak jaga hati. Tambah mulut kata dia, aku hidup pun dulu pasal aku dilantik sebagai kerajaan. Kalau aku tak dilantik oleh kerajaan dulu sebagai pegawai, tak tahulah aku nak makan apa. Ada orang cakap macam tu. Tapi siapa saya tak tahulah. Saya tak kata siapa-siapa kan. Buat misal. Habis. Tak kira masing-masing punya percakapan dan masing-masing punya etikot. Semua orang kena kenal diri sendiri. Kena keluarkan daripada kemelut dosa ni. Dosa apa ni? Dosa ni ialah dosa khafi. Tanpa pembelajaran sempurna, kita takkan sedar kita berada dalam maksiat. Maksiat mencuri, alhamdulillah kita tak ada. Maksiat tak suka jauhi, saya tak tahu tuan-tuan ada tak ada. Contohlah. Maksiat tak mau Islam naik dan dijulang, saya tak tahu ada tak ada tuan-tuan. Ada penyakit tu bahaya gila. Maksudnya tuan-tuan ni pakai je kopiah, pakai je songkok, pakai je baju Melayu. Tapi jiwa dia happy. Terbalik pula. Orang dia happy, tengok dia pakai songkok. Must be something there. Pasal dia pakai songkok. Keju Melayu pula tu. Turun Padang. I know lah you. Don't bluff me lah. I know, absolutely. I know you. Who you are. Sorry sikit, bunyi bahasa gitu. Itu saja saya pergi ke politik. Dan politik tu juga syaitan dikencing kita sama. Kita ahli politik kencing satu. Syaitan pun duk kencing kita, iblis pun duk kencing kita. Kita tak akan boleh keluar daripada kencing syaitan, iblis, nafsu ni, melainkan kena berguru. Mesti berguru. Tambah nak lalui perjalanan macam saya sebut ni. Bayang tengok orang alim pun kantoi. Saya tanya gini, kalau orang alim kantoi, orang jahil macam berjaya. Ada orang kata, aku tak apa, aku tak alim, aku tak ada riak-riak tunjuk orang, aku tak cari publicity, aku tak ada kemasyhuran, aku tak jadi PU, aku tak jadi tuan guru, aku tak jadi ustaz, aku ni low profile ni orang, satu seorang pun tak kenal aku. Aku mutakin, bertakwa ni. Jahil, bengong nak mampu Quran pun baca tak betul, dia baca Quran pun baca sengor je. Sangka dapat pahala. Rupanya dapat dosa, kena laknat lagi. Berapa banyak orang baca Quran, Quran laknat dia. Pasal apa? Perintah Quran, warattilil Qur'ana tartila. Kau makhraj huruf pun tak tahu. Nun mati pun tak kenal. Iqlab pun tak kerti nak baca. Tapi baca Quran, pegang Quran. Bunyi macam lebah nak keluar kat cermin. Macam tu bunyi. Tak butir lah tu. Butir bunyi hulu lah. Patutnya baca macam mana? Mesti sempurnakan hak dan mustahak huruf tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sempurna kan? Satu. Tu pun. Akhirat esok tengok kantoi. Rupanya apa? Tengok suara aku sedap. Aku baca kemas. Orang lain tak boleh baca macam aku baca. Itu yang boleh baca betul. Yang tak boleh baca betul ni, selamat aku. Bertuah kau. Tak ni penipuan yang berlaku kan. Inilah kehidupan dan kerenah kita. Duduk dalam alam syahadah ni. Tertipu macam tu lah. Yang kita perlu pada guru, mursyid. Yang kita pun diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Perintah Allah Ta'ala. Wabtaghu ilaihil wasilah.
kamu kena cari wasilah untuk pergi kepada Allah Ta'ala. Wabtagul ilaihil wasilah, mana wabtagul wasilah ilaihi. Itu tartib asal dia. Tapi kalau sebut dengan wabtagu ilaihil wasilah, maksudnya nak ke Allah Ta'ala ni, kamu mesti ada wasilah, mesti ada guru. Mesti. Nak bersilat, kena ada guru. Ke Padan, tengok TV, cerita kungfu tu. Boleh? Try lah. Sewil lah dia. Tuan-tuan tumbuk dinding, bukan dinding pecah, tangan sakit. Tersilap patah, tersilap tergeliat. Ada punching bag tu, untuk punch kan. Bag untuk tumbuk, untuk sepak tu. Tuan-tuan sepak, terseliuh. Semua hidup tak boleh sepak. Pasal tak dapat panduan guru. Sama tak bab ni? Tuan-tuan jangan duk sangka boleh berguru sendiri, nanti dia jadi adik-beradik tu. Bahulu, kutepang pukul, sambung. Lepas. Faham. Tuan-tuan faham tu. Saya sebut tu tak faham lah, mujur lah. Dia kata gitu. Macam ni lah. Yang ni kena berhati-hati juga. Pasal ramai yang followers, nak bercakap pun kena macam ni. Allah. Tuan, kalau saya punya live ada 50 orang tengok, dia mau 500, mau 5,000. Terbaik. Huraian yang mantap. Ahli makrifat. Ustaz ni apa ni? Mengatur orang je. Sekilan besar perjalanan kita ni. Jadi kita mesti kena mengaji, kena belajar, kena berguru. Ada pelajaran bukan susah pun. Saya sebut pelajaran ni terlalu tinggi kot. Tuan-tuan tak boleh faham ke? Boleh faham saya cakap apa tak? Boleh faham tak? Faham boleh kan? Nak amal tak boleh. Tuan-tuan saya tak tahu. Tuan-tuan wali-wali tak apalah. Ajarlah saya. Untuk saya dah sebut itu. Tuan-tuan, ilmu agama ni sebenarnya bukan susah. Senang aja sebenarnya. Yang susah apa? Nak bangun buat betul-betul. Nak faham ke Allah Ta'ala pun bukan susah sebenarnya. Bukan susah. Kita semua syarat dia, tuan-tuan mesti jumpa guru yang betul. Itu aja syarat dia. Tuan-tuan jumpa guru betul, dia ajar sampel aja. Sekejap aja. Faham? Kalau kita belajar dengan guru tak betul, 10 tahun ngaji, tak ada apa-apa lagi. Rasulullah para sahabat mengaji, bukan perlu sampai 20 tahun, 30 tahun. Rasulullah pun umur 23 tahun. Ada sahabat jumpa, tambah yang wafat awal, yang meninggal, ada yang dibunuh, ada syuhada. Ada yang tak ada semayang pun. Tapi sempurna, la ilaha illallah dia. Sekejap aja. Cuma yang susah ni apa? Yang susah ni nak mujahadah dan istiqamah. Pernah Nabi SAW, pernah ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Dia kata, ya Rasulullah, kamu ajar kepada aku satu amalan untuk aku buat selepas aku masuk Islam ni. Kata Rasulullah, Qul amantu billahi summa istaqim. Kamu sebut la ilaha illallah ni, aku beriman dengan Allah Ta'ala, amantu billah, yakin Allah Ta'ala ni ilah, aku ni adalah makhluk, aku sentiasa berhajat dengan Allah Ta'ala. Lepas tu Rasulullah suruh apa? Fastaqim. Istiqamah. Iaitu tu. Continuously. Itulah susah. Satu, bila turun ayat Quran. Surah Hud. Allah Ta'ala perintah. Fastaqim kama umirt. Istiqamahlah kamu. Macam kamu diperintahkan, wahai Muhammad. Syaibatni hudun wa akhawatuha. Kata Rasulullah, ambil pada hadis tu, turun surah ni, surah istiqamah ni. Rasulullah kata, ayat Quran ni, surah ni, dan adik-beradik yang suruh istiqamah, ingat Allah Ta'ala ni, ayat ni mengubatkan aku. Apa maksudnya? Rasulullah risau siapa? Rasulullah memang dia sentiasa ingat Allah Ta'ala. Dia Nabi, Rasul, maksum. Qad ghafarallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhir. Allah Ta'ala ampunkan dia telah lalu. Dosa dia telah ampunkan, benda akan datang. Rasulullah macam tu. Dia tak pernah lalai dengan Allah Ta'ala. Tapi dia risau dengan umat dia. Mengubat dengan dia. Dan Rasulullah dah risau untuk kita. Tu yang dia wasiat supaya kita belajar. Atas kita memang kena mengaji, belajar.
Dan asas saya nak sebut ini, apa tajuk yang diberi rasa saya satu sudut, saya dah bagi huraian supaya jangan ada syirik kat situ. Nak belajar panjang ni, panjang lagi lah. Tapi sekali lalu saya sebut, nak keluar daripada syirik ni macam mana? Kena hadirkan rasa wujud Allah Ta'ala bab zat. Bab sifat, rasakan Allah saja sempurna. Kita ni, apa yang ada kat kita hanya pinjaman, bukan hak kita. Bahkan itu Allah yang beri. Bila dia adakan kat kita, kita rasa kepunyaan aku. Ni masalah kita. Ni ya. Saya ngaji tuan-tuan. Guru buat misal macam ni ya. Kita kalau jadi pengantin, pakai baju segak, ada kot tak? Kesongkor tak? Ada keris tak? Contohlah. Ada samping tak? Orang tengok siapa punya? Kita punya. Orang tengok. Naik kereta apa? Alphard. Velfire. Audi. Cuba tanya dia betul-betul. Siapa punya? Keris sewa. Baik kot sewa. Kereta sewa. Kat kita semua dengan Allah Ta'ala ni kalau bahasa, mana ada milik kita sendiri. Even ourselves belongs to Allah Ta'ala. Milik Allah Ta'ala. Macam mana nak rasa kita ni milik Allah Ta'ala? Siapa guru nak ajar? Apa amalan nak bawa rasa, ya Allah, aku ni milik kau, aku milik kau. Sewilnya kita lah ni sampai organ pun kita kata kita punya, mati, aku bagi buah pinggang ni untuk orang pakai. Sewil. Itu bukan akidah dalam syariat. Sewil dia sampai tahap tu. Akidah kau sewil akan membawa pada amalan fiqh yang sewil. Saya guna bahasa sewil tu senang. Ulama-ulama kita sebut, bab tu kata apa? Rambut mayat pun kena tanam sekali dengan kapan dia. Bagi-bagi mandi tu luruh, kutit macam mana? Bungkus sekali. Kapan? Tanam. Ni wasiat suruh ambil buah pinggang, ambil mata, ambil siput. Siput. Tak faham sudah. Ambil hati. Mana yang boleh komponen dia ambil? Boleh ke derma-derma macam tu? Sikit saya sebut benda macam tu. Kalau kita faham akidah, kita tahu apa yang hak kita, apa yang bukan kita punya. Apa yang bukan kita punya. Asal saya nak sebut, nak bagi faham tu, bab zat, hadirkan wujud dia. Aku ni Allah Ta'ala wujudkan, sifat Allah aja sempurna, kat aku ni, nampak aja ada kat aku, tapi bukan milik aku. Begitu gak bab kederat. Nampak kita hebat, kita kuat, betul tak? Sabit Allah Ta'ala bagi daya upaya kat kita, satu kita ada daya. Kalau tidak, leput kita. Dia ambil nikmat kaki je, habis. Lumpuh kita. Ditarik nikmat sikit je, stroke je. 3 minit je tak sedar je nak. Habis. Ingatan pun tak ingat. Sebut nama isteri pun tak boleh. Nama isteri siapa? Nama isteri. Nama isteri siapa? Dia tak faham. 3 minit dia work out. Jantung tak jalan. Tit. Cek-cek habis. IC. Habis. Ada benda kita faham, kita yang tahu pun tak tahu. Tapi nak hidup dalam keadaan La ilaha illallah tu, mesti mengaji. Mesti belajar. Dan mesti istilahnya kena bersungguh-sungguh dan mujahadah dan kena keluar daripada lalai ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala taufik hidayah kita, mudahkan kita untuk lalu perjalanan hidup ni. Lebih lagi kalau kita bulan Rejab ni duk cerita Isra' Mi'raj apa dan sebagainya. Semua tu adalah isyarat untuk menunjukkan bagaimana kita nak berjalan dengan Allah Ta'ala. Lalu kalau saya sebut gini, Isra' Mi'raj tu Rasulullah dia bermula dengan penyucian hati, belah dada, cuci dia. Yang tukut saya sebut ringkas. Perjalanan naik kenderaan istimewa Allah Ta'ala buruk, kita pun naik kenderaan istimewa, dia bagi roh kat kita, dia bagi akal kat kita, istimewa semua kenderaan tu, tuan dia bagi kita kedekat, bagi kaki, tangan, sempurna ni. Kalau nak belilah tangan, kaki, mata semua ni, kita beranak-beranak pun dah jadi jutawan. Ni sebab apa yang Allah Ta'ala bagi kat kita. Apa saya nak sebut tu ialah
Dalam naik burak tu ada gangguan jin, ada gangguan Yahudi, Nasrani, ada gangguan iblis, syaitan. Dan macam mana ditunjukkan ada bau wangi, tukang sikat rambut Fir'aun, macam mana ada orang fisabilillah. Lepas tu dalam perjalanan tu ada macam-macam, ada yang makan riba, ada yang kaki zina, ada yang menghalang orang nak sampai ke agama Islam yang sebenar ni. Ada yang duk mengumpat. Ini kerenah-kerenah dan kejahatan-kejahatan yang kita terkalah dengan nafsu kita. Lepas tu nak sembahyang berjemaah, singgah 5 tempat, bertemu dengan Nabi-Nabi dan Rasul, nak suruh ziarah orang soleh, orang baik-baik yang duduk mendapat yang tertentu dan tinggi sisi Allah Ta'ala ni, sampailah menerima keperluan sembahyang. Maksud dia untuk apa? Allah. Yang kita mesti jadikan Allah hala tuju kita. Bila Allah hala tuju kita, apa kita buat pun kena orientasikan bagi dapat Allah Ta'ala dalam apa saja kita buat. Makan pun ingat Allah, duduk ingat Allah Ta'ala, berjalan ingat Allah, fikir Allah Ta'ala, dengar ingat Allah. Maksudnya apa? Memang sepatutnya Allah sentiasa diingat. Macam mana nak buat? Tu terbaik memang kena berguru dan mengaji. Inilah istilah sebut para ulama kita al-wasilah. Wasilah ni apa? Bahasa mudah ni guru. Dan guru macam ni dia bukan sembarang guru. Bukan guru matematik, bukan guru YouTube. Tuan-tuan nak tengok saya dalam YouTube, tengoklah banyak pasal. Tapi nak belajar khas macam tu, kena adab dan disiplin dia. Yang tu kot. Kalau dengar YouTube, sama tak macam tuan-tuan duduk dalam majlis ni? Sama tak? Tak sama. Saya pernah pengalaman, bukan ngaji YouTube. Zaman saya tak ada YouTube lagi kan. Saya mengaji dulu, ada kitab saya baca. Sampai 2-3 tahun, telah, tak faham. Susah. Saya jumpa guru ni, saya bagi soalan dengan dia jawab tak sampai 5 minit. Saya tinggal langsung baca kitab. Mengaji kitab, mengajilah. Tapi nak baca sendiri, nak telaah, saya tak buat. Melainkan benda saya dah mengaji, baru saya pergi telaah. Benda saya dah belajar, baru saya pergi telaah. Rupanya yang tu memang kunci dia, keyword dia kat situ, berguru. Sebaik-baik guru, guru hidup. Bukan guru mati. Guru mati, kitab. Guru hidup, guru yang hidup. Nak guru kita. Dan sebaik-baik guru ialah guru yang tahu perjalanan zahir dan batin. Maksud batin ni, dia tahu macam mana nak didik kita, nak jadi kita betul-betul insan. Betul-betul jadi manusia, jadi orang yang faham perjalanan agama ni. Faham rasa kefakiran diri dan keberjatan diri pada Allah Ta'ala. Sentiasa keadaannya mentauhidkan Allah Ta'ala. Itu kot. Jadi sekali lalu gitu. Mudahan apa yang disampaikan tu dapat pedoman kita bersama. Maaf kalau sekadar apa saya sampaikan ni tak memenuhi kehendak-kehendak tuan-tuan yang datang untuk mendengar tajuk yang diberi itu. Kalau faham, alhamdulillah. Macam mana pengacara majlis sebut tadi, saya punya majlis pun memang saya suka buat itu. Soalan kalau ada sekitar tentang apa saya sebut tadi, khasnya atas tajuk itu, syirik itu. Nak faham syirik tu bukan syirik yang saya sebut awal lagi, bukan sembah tokong tu, tapi syirik macam mana nak tenggelamkan zat aku, sifat aku, af'al aku, milik aku, menzahirkan zat Allah, sifat Allah, af'al Allah, milik Allah. Sampai boleh rasa sentiasa bila-bila pun apa dia ada kat kita, lahu mulku samawati wal ardh. Allah Ta'ala milik langit bumi. Agung yang duduk tempat agung pun dia boleh rasa macam ni. Hamba better bukan raja sebenarnya. Ada raja bagi segala raja. Kalau dia murka, better pun kena murka. Oh, best sudah. Saya suka sangat perkataan agung kita lah ni. Tengok. Gambar pun gambar dia duduk mengaji. Nadah kitab. Agung pun mengaji. Tuan-tuan jangan jadi jagung. Jangan buat kantoi gitu. Macam tu sikit. Saya nak sebut apa? Macam mana nak bagi rasa? Bagi rasa Allah ni milik langit bumi. Perbuatan la haula wa la quwwata illa billah. Simple aja. Kita ni ilmu tauhid ni. Bab sifat Allah je sempurna. Aku ni, aku mayat, dia bagi hidup. Aku jahil, dia bagi ilmu. La ilma lana illa ma'alamna. Nisbah ada Allah hakiki wujud. Aku ni saya tak ada. Dia yang bagi ada aku. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Pelajaran mudah.
Cuma macam mana nak hidup sentiasa segar macam tu. Continuously. Itulah cabaran kita. Dan mesti ada guru dan tunjuk ajar dan bimbingan guru. Dan kat kita pula, satu syarat dia, bersediakah menjadi murid. So itu saja. Soalan kalau ada, sekitar apa yang saya sampaikan. Kalau tak ada, tangguh. InsyaAllah. Kita ya. Soalan menanyakan macam mana kalau kita dusta. Tuan, saya tak kata tuan, saya tak boleh layan ayat tu sebab saya pun dusta lagi. Soalan tanya, macam mana kalau kita bohong? Bohong tuan. Kita semayang pun kita bohong. Allahu Akbar. Memang feeling tak Allah hebat. Itu tak boleh. Saya kalau layan perasaan saya teriak. Memang kita 24 jam dusta. Kita duduk semayang tu pun bohong lagi dengan Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kabira, alhamdulillah, katsira, subhanallah, wa asila. Wajah tu lagi. Itu yang baca. Lagi dusta tak baca apa langsung. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Betapa dusta yang ini. Banyak yang ngaji. Tu tak payah semayang lah. Saya sepak lagi. Yang buat pasal itu. Lagi dusta di atas dusta. Dahlah kita buat pun dalam keadaan tak sempurna. Tak nak buat pula perintah tu pasal kata tak boleh buat dengan sempurna. Jaga, jangan tertipu macam tu lah. Jadi bila dah faham dusta, apa keluarkan daripada pendustaan itu. Jadi macam mana nak keluar? Yang sebut kena berguru betul-betul. Macam mana nak faham, nak hadirkan rasa hebat Allah Ta'ala. Sebenarnya pelajaran pun bukan susah. Tapi disiplin dia berguru. Pasal berguru memang dapat didikan sempurna. Dan guru mesti guru yang betul. Tuan-tuan tak berguru dengan guru saya pun, tentu hal. Tapi mesti berguru. Dan pastikan guru adalah guru yang betul. Satu kalau ada penyataan macam tadi lah, misalnya yang kita duk dengar, saya duk cerita donat, kuih kasui, lepat, tepung bungkus tu lah. Saya faham maksud saya sebut apa tu kan. Antara pernyataan ni dia kata apa? Allah pun tak kena kita semayang sia-sia je. Buat apa tak semayang? Untuk kau tak semayang, kau nak jadi apa? Tereduk semayang pun, kalau keedah mantiki dia, tereduk semayang pun kena humban dalam api neraka. Kalau tak semayang, kau ingat kau boleh masuk syurga? Ingat syurga tu? Mula saya guna bahasa kata, bapa kau punya. Tak ada, saya punya bahasa keluar macam tu. Betul, mantiki dia betul macam tu. Betul. Ada orang kata, alah kalau perempuan pakai tudung pun, pakai tudung tapi mencuri, buat apa pakai tudung? Kalau pakai tudung pun masuk neraka, kau tak pakai tudung, free hair macam tu, masuk syurga? Bagi betul cara berfikir tu. Jangan terkena serangan-serangan serangan saraf, pattern berfikir macam ni. Allah Ta'ala tengok hati, dia bukan tengok hati saja. Pasal kalau tengok hati, mesti kalau dah ada di hati, dia akan zahir dengan perbuatan. Betul tak? Tuan-tuan kalau suka makan nasi tu, apa tuan-tuan kata? Sedap lah nasi tu. Betul tak? Adakah orang yang dia kata Allah ni Tuhan ni satu, Allah lah hebat, dia buat tak tahu je, bodoh je. Allah Ta'ala tu hati kita, kepala otak tu. Yang ni yang pahaman dia kata nak isi tak nak kulit. Ni pahaman ni. Pahaman isi tak nak kulit, pahaman bodoh. Saya ngaji Tok Guru dia sebut macam ni. Tuan ambil perkataan dia. Dia kata semua benda Allah Ta'ala buat atas alam ni semua ada kulit. Cuba cari. Apple ada kulit. Senipis-nipis buah ada kulit. Betul tak? Buah apa yang tak ada kulit? Cari. Buah tangan. Itu peribahasa dah. Jangan buat lawak itu. Buah apa tak ada kulit? Semua benda ada kulit. Kereta pun ada kulit. Body dia lah kan. Tuan-tuan tahu tak apa benda tak ada kulit? Nak sebut pun malu. Apa dia? Tai. Tai ada kulit tak? Tai ayam, tai lembu, tai babi, tai orang. Tai je tak ada kulit. Akidah nak isi tak nak kulit. Akidah tai. Nak ya? Ulama kita ajar.
Ada benda lagi aib disebut, nanti saya tak nak sebut. Malu kan hak tu. Ada benda tak ada kulit, kan? Aib sebut hak tu. Tak faham sudah. Hak tu. Tak faham tak apa. Malu nak sebut. Nak sebut apa? Kalau ada pahaman yang faham ada isi tak nak kulit ni, pahaman yang di luar daripada ajaran syariat Nabi SAW. Boleh jadi murtad. Na'udzubillah. Sikit misal dari si nak sebut tentulah kalau ada pahaman yang kata Allah Ta'ala hanya tengok hati. Kelapa, dia boleh terjaga isi kelapa, air kelapa dengan sebab ada tempurung. Okay. Tempurung akan sempurna dengan sebab ada sabut. Sabut akan sempurna dengan sebab ada kulit luar sabut tu. Lagi sempurna duduk di tangkai, lagi sempurna duduk di mayang, lagi sempurna duduk di pokok. Buah nyo kalau duduk di pokok macam tu 100 tahun, kalau dia di pokok 100 tahun dia elok, dia tak rosak. Dalam tak rosak sebab luar ada coverage dia bagus. Kalau tuan-tuan keluarkan daripada tandan, luruhkan daripada pokok, turun pada tandan, buang dia punya kulit, koyak dia punya sabut, pecahkan tempurung dia, belah, mesin pula, perah santan, ada pagi, petang, wajib basi. Wajib basi. Itulah ilmu nak isi, tak nak kulit. Boleh faham tak? Rasa saya jawab soalan. Kalau ada. Ya. 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 Oh. Ni soalan advance sikit lah pasal ikut kuliah saya pagi tadi ada. Tapi soalan yang ditanya berkenaan beza antara sembah dan kasih. Satu. Dan soalan mengenai kita beramal dalam keadaan nakkan pahala ataupun takut dosa. Adakah mensyirikkan Allah Ta'ala? Dia lah tu soalan tu. Jawab dah tu sebenarnya. Pertama nak sebut tentang masalah kasih dan sembah. Kita memang dah sembah Allah Ta'ala. Betul? Alhamdulillah. Tapi kalau semak di hati kita, kita belum kasih Allah Ta'ala. Boleh faham? Tuan-tuan dah kasih ke Allah Ta'ala? Yang inilah ilmu yang kita kena berguru dan belajar. Macam mana supaya dapat istilahnya mahabbah ilahiyah. Rasa kasih kepada Allah yang punya sifat ketuhanan ni. Kita faham Allah Ta'ala Tuhan, tapi kasih tak ada. Dapat duit kasih tak? Kalau sagi jamu makan nasi biryani, mandi macam. Tengok surprise tak? Feel surprise. Bertuah datang malam ni. Tak sia-sia datang Putrajaya. Contoh seronok lah. Seronok itu, jatuh hati lah. Keluar pula orang bagi sampul seorang ni. Tutup pintu, puluh sampul. Buka-buka RM500. Wah! Terus kasih dia. Lain kali kalau ada ceramah sini, mesti aku datang. Ada azam itu. Terus kasih. Dan tambah pula ada orang tunggu depan pintu. Kata dia, dah kahwin belum? Saya bercadang nak buat menantu. Macam? Wow! Terus saya fikir belanja. Saya tak ada duit. Semua ditanggung. Mas kahwin pun tak payah bagi. Tak ada, saya bagi awak, awak bagi balik kat saya. Wow! Saya tak ada kerja. Saya nak suruh awak jadi menantu. Bukan saya suruh kerja. Oi! Best tak? Best tak? Tuan-tuan, kita mudah jatuh hati dengan makhluk. Tapi kita tak boleh jatuh hati dengan khalik makhluk. Yang tu yang kena mengaji tu. Sedangkan nak jatuh ke hati ke Allah Ta'ala ni senang sangat. Senang sangat. Kalau saya sebut gini ya. Tuan-tuan, kalau hidung tak ada macam. Jenuh nak berubat. Pergi cari hidung plastik. Buat pembedahan ke apa, saya tak tahu. Mahal nak belanja kakak. Kan cukup RM5. Beli ada cermin mata, ada hidung, ada misai tu, bubuh gitu. Oi.
Mesti nak steady sikit je. Okay. Allah Ta'ala dah bagi komplit hidung kita. Tak payah bayar. Boleh fungsi lah bernafas. Boleh bau lah. Sedapnya. Oh. Cukup dah untuk bagi kasih kita ke Allah. Tapi kita tak belajar. Kita tak berguru. Itu yang tak dapat tu. Pasal kita tak dapat latihan. Macam mana nak datangkan kasih. Jadi asal nak sebutnya ialah beza antara sembah dengan kasih. Sepatutnya sembah mesti dengan ada kasih. Dengan kasih tu mendorong kita, bangunkan kita untuk sembah. Apa yang jadikan kita dah sembah tapi kita tak ada kasih dengan Allah Ta'ala. Jadi janganlah tinggalkan sembah Allah Ta'ala. Solat tu dengan sebab tak kasih. Kaedah dia apa? Ngajilah bagi kasih. Itulah penyelesaian masalah dia. Kemudian soalan mengenai kita ibadat untuk syurga ataupun pahala dan kerana takut neraka. Adakah syirik? Masyhur ulama' muhakkikin kita. Ulama' yang arif dalam bab-bab ilmu tauhid dan ketuhanan ni, dia kata itu mesti syirik. Pasal bukan mencari khalik makhluk, tapi mencari makhluk. Syurga makhluk tak? Makhluk. Kau cari makhluk. Tak mau neraka. Neraka makhluk tak? Makhluk. Sepatutnya kita ibadat bukan kerana cari makhluk atau takut makhluk, tapi kita ibadat untuk mencari khalik makhluk. Apa pelajaran dia? Itu yang kena berguru belajar dia. Kalau tuan-tuan sudi terima, saya boleh atur nanti supaya guru yang saya duk ambil sanad saya duk belajar ni, yang saya duk belajar sampai ke India, yang dia adalah lani keturunan ke-22 Syekh Abdul Qadir Jilani. Yang tu yang ke India tu. Yang ke India yang saya duk mengaji lah ni, dia ada di Penang. Dia salah seorang khalifah dan Malaysia, satu dia khalifah yang saya punya perjalanan ni. Boleh atur ni, saya suruh panggil mai datang sini. Kita jemput khas, tuan-tuan boleh ambil sanad dengan dia. Saya tak boleh. Saya masih anak Rusenani baru tumbuh ekor. Apa dosa kami, salah tolong tegur. Tukar lirik sikit. Saya ni buah cepedak di luar pagar. Kalau salah, kalau ambil galah tolong dulu. Saya budak baru belajar. Tua berjanggut, putih dah pun budak. Bab ilmu batin ni saya budak. Tuan-tuan tak apa dah profesional. Kalau salah tolong tunjukkan. Saya masih perlu bimbingan guru. Jadi saya panggil dia datang. Dah panggil, ada term and condition guru dengan murid. Takut tuan-tuan tak larat nak ikut peraturan guru dengan murid dah pula. Kuliah kena datang, tambah ambil kedatangan kalau macam mana? Aku ingat senang je, daftar-daftar terus jadi ahli makrifat. Senang banyak kau. Nak jadi lepat, jadi kuih bom boleh lah. Dan cukup saya melawak tu menyambil. Masa saya jawab soalan tu, cuma macam mana nak dapat, nak mencari Allah tu. Pelajaran kena belajar. Tapi memang disiplin dia, syurga kita faham makhluk betul tak? Memang cari syurga tak ke mana. Tak ke mana. Syurga walaupun dia Allah Ta'ala jadikan kekal, dia makhluk yang boleh binasa. Tetap cari dia binasa. Ini. Ya. Macam-macam urusan. Ya. Soalan. Soalan mentanyakan kita 24 jam dengan pelajaran kita terima sekali lalu tadi. Maksudnya kita ni syirik banyak tak? Syirik salah besar tak? Ke macam lalat hidup ingat di punggung pula di hidung je. Sorry. Lajak sebut tu. Salah besar kan? Syirik dengan najis, mana salah besar? Najis pun kotor juga. Syirik pun masalah juga. Syirik ni penyakit hati. Najis ni penyakit zahir. Macam mana pun dua-dua kena bersihkan. Kalau kena tarik basuh tak? Kena ada syirik, kena cuci tak? Untuk cepat-cepat tak kena ambil tauhid supaya jangan syirik. Jadi atas soalannya, kena taubat ke? Ya.
Satu kena taubat sentiasa. Lupa je orang Ta'ala. Terasa je hati ni kepada selain orang Ta'ala. Itu yang ulama ajar kita istighfar, zikir balik. Lupa je orang Ta'ala, istighfar, zikir balik. Astagfirullah. Ya Allah, aku lupa kan kau. Astagfirullah. Masing-masing punya zikir lah. Di atas jalan masing-masing. Dan zikir tu untuk apa? Untuk betulkan nafi isbat kita. Itu istilahnya. Nak mahamkan ke Allah. Duk sedar. Duk saja-saja pun aku hidup ni. Kau hidupkan aku, ya Allah. Tak ada siapa yang hidupkan aku melainkan kau. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Kalau tak Ya Hayyu Ya Qayyum pun Allah saja pun. Tapi faham siapa Allah tu. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. Tak ada yang wujud hakiki melainkan Allah. Aku ni engkau yang wujudkan aku. La ilaha illallah. Cukup. Jadi atas sebut tu betul kena istighfar. Jadi kita dah tak boleh duduk alam lalai dah. Kita yang memang nak betul-betul serius dengan Allah Ta'ala ni, istilahnya kena mujahadah dah, kena bersungguh dah, kena serius dah dalam bab ni, supaya cepat-cepat yang mungkin untuk keluar daripada dosa syirik ni, dapatkan tauhid betul-betul. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua urusan tu. Amin ya rabbal alamin. Pasal kita tak tahu mati kita bila, takut-takut mati dalam keadaan syirik yang kita sangka kita ahli tauhid. Isyarat Quran, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang betul-betul nak harap bertemu Allah Ta'ala, selamat betul sana. Macam mana? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal salihan, ada amal soleh, dan amal ni syarat dia apa? Wala yusyrik, tak ada syirik. Bab zat tak ada, saya bagi misal dengan hadis saya sebut tadi. Bab sifat tak ada, amal tu sentiasa kita buat, tak ada syirik. Bab zat, bab sifat, bab perbuatan, bab milik. Apa saja amal kita buat, taat macam mana sekalipun. Satu hari, satu malam, 30 juzuk Quran. Habis, khatam, tiap-tiap hari. Macam mana? La haula wa la quwwata illa billah. Hadza min fadli rabbi. Ini limpah kurnia Allah Ta'ala bagi aku. Aku ni, la haula wa la quwwata illa billah. Itu 30 juzuk satu hari baca Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Kita jadi banyak lalai kita. Jadi kena keluar tu, mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita. Yang Quran tu, saya balik ke ayat Quran tu, falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ada. Tak ada syirik dengan proses nak zahirkan pengabdian diri pada Allah Ta'ala. Atas terjemah kata tak syirik yang pada ibadat, dia juga tu. Tapi kalau saya suka dengan bahasa tak mensyirikkan langsung dalam menzahirkan kehambaan diri dalam sudut zatnya, sifatnya, perbuatannya dan pemilikannya. Cukup. Di atas kata taubat, ya, taubat dengan menyesal, syahadah balik, saksi balik ke Allah. La ilaha illallah. Masa saya jawab salah. Keluar tu, masa keluar, masa jalan. Yang tu yang sepatutnya Allah tak dilupakan langsung. Tu pun macam mana nak bagi Allah tak dilupakan? Kena mengaji juga. Sikit kalau saya misalkan situ. Tuan-tuan lelaki kat depan sini. Betul? Yang belakang sana perempuan ni. Betul? Pernah lupa tak tuan-tuan lelaki? Pernah? Ada ketika tuan-tuan tak sedar tuan-tuan lelaki. Dia rasa sajat. Gitu. Tak ada tak. I'm a man, you know. I'm a woman, isn't it? Betul-betul rasa woman, betul tak? Masuk tandas pun tak silap, pakai terkong, pakai tudung ke? Pakai tudung sekarang? Pakai tudung ke? Pakai baju Melayu ke? Pakai melekat ke? Duduk kawasan lelaki ke kawasan perempuan? Betul tak? Sentiasa sedar. Macam mana kita always realize that we are a man or woman. Also the same meaning lah. We always must realize that we are Allah Ta'ala punya hamba, punya putih campur Melayu itulah. Kita makhluk dia. Always realize, ya Allah, aku makhluk. Kau yang jadikan aku. Alhamdulillah. Hidung sengit pun. Mujurlah ada hidung. Tak ada hidung, apalah kat aku. Alhamdulillah. Ada mata dua, buta satu. Mujurlah ada satu, kalau ada dua buta, Alhamdulillah. Tak pernah mengeluh. Kena mengaji juga macam mana untuk faham
tak pernah langsung, tak perhati dengan Allah Ta'ala, apa saja dapat, semua seronok dengan Allah Ta'ala. Yang tu perjalanan tauhid yang diajar oleh ulama kita. Yang tu takkan boleh, tuan. Mesti memang berguru betul-betul. Jadi yang tu pun mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita dapat hasil, bertemu dekat guru tu. Kata tuan-tuan kalau dapat, insya-Allah, sebaik-baik hal kita hidup ni dalam keadaan tauhid. Jadi macam mana kita tak lupa, we are men, we are men's, they are women's misalnya. Macam itulah kita kena sedar, kita ni makhluk, Allah ni ilah. La ilaha illallah, aku makhluk, aku manusia Allah. Dia ilah, aku takkan ada sifat ilah sama sekali. Itu kuat sekali lah. Ada lain? Ya. Jadi di manakah kita letak pahala dosa syurga neraka sedangkan menjualan? Memang ada syariat datang dengan tarhib pahala. Ya. Soalan tu juga. Soalan bertanyakan mengenai tentang pahala tadi, mana nak letak pahala ni. Kalau dah kata dia adalah syirik, sedangkan syarak pun datang cerita kelebihan jemaah, kelebihan Ramadan, Rejab, Syaban misalnya, kelebihan baca Quran, kena ada cerita fadilat ni. Atas sebut para ulama kita macam ni. Dia kata fadilat tu satu hal, kita bukan nak mengenepi dan menidakkan limpah kurnia Allah Ta'ala. Saya duk ngaji, ada guru ajar macam ni, dia kata apa? Semua fadilat tu, dia sebenarnya jalan untuk kasih pada Nabi SAW. Pasal apa? Pasal apa kita dapat pahala bertujuh? 27 dalam berjemaah? Pasal kita ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Pasal apa dapat kelebihan Ramadan? Lailatul Qadar? Pasal apa? Umat Nabi Muhammad SAW. Datang mai jemaah ni, alhamdulillah aku umat Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan pahala tu dikejar, tapi Allah adalah maksud, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mahbub. Tu istilahnya. Allah adalah hala tuju kita punya destination, dan berjalan ikut syariat ni dengan rasa kasih kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia yang ajar syariat ni dan kita dapat semua ni pasal dia. Ni pun wasilah juga untuk sampai ke Allah Ta'ala. Tak boleh sampai kita ke Allah Ta'ala melainkan dapat syafaat Nabi SAW. Dengan sedar kita umat Nabi, banyakkan pula selain daripada zikir ke Allah Ta'ala, selawat kat Nabi kita Muhammad SAW. Yang tu yang kena berguru tu. Guru akan bagi kita zikir banyak mana, selawat banyak mana. Kalau tidak lagi pakai zikir, tak selawat, dia tak semayang. Pasal tak selawat langsung. Konon ma'rifatullah tapi tak ma'rifatul Rasul. Dia asyhadu ke Allah Ta'ala tapi tak asyhadu ke Rasulullah. Bila tak asyhadu Rasulullah, boleh jadi kubur. Sedangkan kalimah syahadah mesti asyhadu ke Allah Ta'ala, asyhadu ke Rasulullah SAW. Okay. Jadi itu kaedah disebut oleh para ulama kita nak selesaikan di mana letak pahala tu. Pahala tu untuk supaya kita faham, aku ni dapat ni pasal aku ni umat Nabi Muhammad SAW. Banyakkan berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam taslima. Lain. Allah always in my heart. That's only the meaning. Itu aja. Maksudnya sentiasa diingat, sentiasa disedar dan realize kat dia. Bukan Allah di hati, Allah duduk di hati sini. Kau faham macam tu, out of order, keluar daripada ajaran Islam. Itu kan. Misalnya, isteri di hati tak? Cuba robek tengok ada. Kan kita bodoh macam fahamnya tu. Macam itulah bodohnya kalau duk faham Allah di hati tu, faham Allah ada di hati. That's not the meaning. Pasal jangan tak boleh dipaham dengan translation word by word only. Di perkataan majazi, maksudnya sentiasa diingat, sentiasa disedar, sentiasa diakui, sentiasa diiktiraf, sentiasa meletakkan dia di tempat dia, maksudnya kedudukan dia, kebesaran dia, keagungan dia, dengan merasakan keberhajatan kita kepada dia. Itu maksudnya Allah di hati. Coba. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dawwir qulubana bi nuri hidayatika. Kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa dan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna
فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين.